Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Alhamdulillah saya diizinkan lagi untuk bersiaran. So hari ini topik simple je tentang 5 mitos berpantang. So sebenarnya in history terlalu banyak fakta-fakta mengenai berpantang telah boleh dikatakan telah diedit. Jadi mungkin dahulu diguna pakai tetapi sekarang tidak sesuai lagi. So hari ini saya kongsi beberapa mitos yang popular. Okey. Kemudian yalah, kalau orang kata practitioner tu dia selalu kan dia mungkin terlebih strict, tegas kepada amalan tradisional. Okay, so I think the best practice dia tak ada yang macam kata oh you kena ikut atau sebagainya, tapi I think the best practice ialah apabila kita sudah melaluinya, alhamdulillah kepada mereka yang dah pernah melalui tempoh berpantang dan sebagainya, so the best practice adalah kepada mereka yang dah amalkan technically lah. So jadi sebab saya rasa setiap wanita itu berbeza-beza pengalaman dia. Jadi dia kepada wanita yang mengalami tu dia yang boleh bagi tahu. Sebab tu saya cakap, saya pernah cerita kalau katakan macam anak pertama dengan anak kedua, cara melahirkan pun berbeza, kemudian cara berpantang, kemudian ragam anak pun berbeza. Okay, so tu dia punya nilai. Tapi in common ni saya kongsi a few yang orang kata fakta yang misunderstood lah, right? So let's go sekejap ya. Okay, right. So I think you can see this, right? Okay. So kita kata orang kata sebut pasal ni saya kongsi daripada satu artikel lah. Okay, so saya suka baca artikel-artikel berkaitan berpantang, jadi saya suka kongsi. Jadi sebut pasal berpantang, terbayang segala pantang larang nenek moyang yang menjadi kepercayaan. Kalau tak ikut, risau pula kesannya pada badan, tetapi boleh ke percaya atau ia sekadar mitos. Mitos berpantang yang karut. Okay. So yang pertama, so saya kongsi sewaktu melahirkan, ini kepercayaan wanita berpantang ya, sewaktu proses melahirkan sememangnya seorang wanita itu akan kehilangan banyak darah. Okay. Oleh sebab itu, setiap wanita selepas bersalin disarankan agar berehat dan mematuhi beberapa amalan. So istilah biasa yang sering digunakan adalah berpantang. Biasanya tempoh berpantang bagi wanita Melayu adalah sekitar 40 hingga 55 hari. Ada yang buat 60, ada yang buat 100. Okay, wanita Cina dan India selama 30 hari. Okay. Sepanjang tempoh itu, setiap individu wanita yang baru bersalin perlu mengikuti amalan wanita berpantang. Okay. So katakan kat sini, amalan kepercayaan sepanjang tempoh berpantang ini merangkumi seluruh aspek kehidupan harian seperti pemakanan dan minuman, pakaian dan juga penjagaan kebersihan diri. Namun yang menjadi persoalan kini adakah segala kepercayaan ini adalah sekadar mitos atau satu amalan yang harus diikuti. So saya nak cakap, kalau berpantang ni technically dari sudut kesihatan, kita mengalami luka, jadi kita berehat dan bantu badan untuk pulih. Semua macam tu. So adakah semasa kita luka kita boleh makan apa saja, kita boleh bebas buat apa saja dan sebagainya. Jadi bergantung kepada severity of luka tu. Kalau scissors ialah major surgery, so berlaku major surgeries, maka luka itu mengambil masa untuk sembuh. Jadi adakah sewaktu dalam badan itu perlu pulih daripada luka, kita bebas buat apa saja, contoh. Okay, sama juga dengan kelahiran normal. So adakah dikatakan kelahiran normal, okay, ada yang tak berjahit kan, ada yang bersalin tanpa jahitan dan sebagainya. So adakah itu satu tiket yang kita bebas buat apa saja atau makan apa saja? So technically kita still kena jaga. So itu maksud dia berpantang. Okay, alright.
So sebenarnya amalan berpantang ni dia bukan dekat masyarakat Melayu saja. Dia juga diamalkan oleh masyarakat Cina, masyarakat India. Kalau kita tengok apa ni masyarakat kalau di Asia Tenggara lah kan. Di Filipina diamalkan, di Thailand diamalkan, di Myanmar, di Cambodia, semua mengamalkan amalan berpantang mengikut kepercayaan masing-masing, mengikut warisan masing-masing. Okay, right. So, so kita tengok. Right, ini adalah saya pergi terus kepada 5 mitos berpantang popular. Okay, so ada banyak pantang larang. Kalau kita fikir memanglah banyak. Okay, sebab tu saya cakap dari satu ibu ke ibu yang lain pengalaman berbeza-beza, rasa sakit yang berbeza-beza. Jadi mungkin ada yang wanita lain buat tapi tak dibuat oleh wanita lain juga. Okay, right. So pertama, jangan minum banyak air. Okay, ibu selepas berpantang yang menjalani proses berpantang adalah tidak dibenarkan meminum air dalam kuantiti banyak. Okay, dikatakan minum secara berlebihan boleh menyebabkan water retention. Okay, fakta ini tentulah satu kepercayaan karut yang harus dielakkan. Ibu baru bersalin boleh minum air secukupnya tapi tidak boleh berlebihan. Dan saya pernah kongsi dalam live saya, okay, air perlu cukup kerana kita nak detox badan. Jadi kita perlukan air sebagai bendalir untuk mengkumuhkan ataupun menyahkan toksin dalam badan. So first kita memang perlukan air untuk itu. Okay, kedua kerana darah juga mengalir melalui bendalir kan. Jadi perlukan air untuk memastikan pengaliran darah dalam badan. Kemudian yang ketiga, paling penting yang ini ialah air sangat diperlukan untuk menghasilkan susu. Jadi kalau kita kurang minum air, kita kurang nak dapat hasilkan susu. Kan? So technically yang bagi saya apa yang ibu tak boleh buat ialah mungkin minum satu kali itu banyak. Tapi sebenarnya ibu boleh minum kerap. Mungkin segelas air tu kerap. Bukan kita minum dalam satu balang tu sekaligus. Okay, so boleh minum air kerap. Okay, tak ada had dia, mengikut keperluan ibu. Kemudian yang saya tegah, ini yang saya tegah kalau boleh elakkan minuman berais, minuman bergula, kan, minuman bergula, minuman berperisa kalau boleh elakkan. So maksudnya kalau kita nak ambil air dalam bentuk minuman, jangan manis sangat lah. Jangan manis sangat, jangan letak gula, jangan minum air cordial, kalau boleh jangan minum ais lagi dan sebagainya. Bagi saya yang itu. Okay? Tetapi kalau air, semata-mata air, minumlah mengikut keperluan dan sekerap yang mungkin. Right? So itu untuk air. So kalau kata ibu pantang tak boleh minum air banyak, saya rasa dulu mungkin berbeza situasi dia, tapi sekarang ni bagi saya ibu menyusu sangat perlukan fluid. So kena minum air yang banyak. Okay. So yang kedua ialah tidak boleh membaca buku. Ni orang tua-tua selalu pesan ada yang mengatakan yelah salin ni kan nanti mata cepat rabun. So tak ada kaitan antara membaca dengan menangis dengan masalah mata. Tapi yang jadi isu dia, kita kalau kata kita nak membaca, tentulah tempat yang terang. Kalau tempat yang gelap, dia akan efek mata juga. Kemudian kalau kita membaca daripada gadget seperti handphone, tab kan ataupun laptop, kita banyak terkena radiation. So kalau nak baca, boleh baca buku, the physical book, dan pastikan pencahayaan yang betul. Okay, jadi untuk itu mak saya pesan jangan baca dalam gelap, jangan baca masa malam atau maghrib. Jadi tak eloklah sebab masa tu bila kita perlukan cahaya, otot mata akan kerja lagi kuat. So kita tak nak otot mata kerja lagi kuat. So kalau nak baca, kalau boleh natural lighting lah. Dan buku betul-betul, bukan yang ada sidaran tu. Okay, so begitu juga dengan menjahit. Masa saya ni pun mak saya pesan jangan menjahit sebab kita akan strain otot mata kita. Jadi pastikan pencahayaan yang cukup untuk melakukan aktiviti itu. Right? So sebenarnya tak ada kaitan. Tapi bila otot mata kita bekerja lagi keras, so mungkin cepatlah mata kita rosak
ataupun bertambah power dan sebagainya. Right? So, mitos yang ketiga. Jangan mandi atau basahkan rambut. Dikatakan mandi atau basahkan rambut ni boleh menyebabkan angin masuk dalam badan. So dibimbangi akan menyebabkan urat saraf mengembang dan sakit kepala. Dan dikatakan juga ibu selepas bersalin yang mandi terlalu lama boleh mengalami masalah bentan. So ini adalah satu amalan berpantang yang tidak sahih. Okay, so apa hujah dia? Hakikatnya mandi atau membasahkan rambut adalah satu tabiat penjagaan kebersihan diri yang tidak boleh disingkirkan. Malahan ia membantu mencegah sebarang jangkitan kulit atau luka. So walau bagaimanapun ibu bersalin tidak boleh mandi terlalu lama lah sebab cepat orang kata sejuk kan, cepat tangkap sejuk. So macam saya pernah cerita macam mana saya mandi dan basahkan rambut. Kan? Okay, so ada teknik-teknik tertentu tapi sebenarnya boleh. Okay, memang kena shampoo rambut. Kalau kita tak jaga rambut kita, nanti kita dapat jangkitan macam kelemumur lah, rambut gugur sebab tak jaga, rambut kusut, dia jangkiti kutu dan sebagainya. So tak nak lagi bertambah pula masalah kesihatan. So sebenarnya boleh mandi dan boleh basahkan rambut. Okay, cuma jangan terlalu lama sebab sejuk. Okay, jadi ibu kata dia mandi dengan air panas kan, air panas tu daripada daripada shower tu boleh. Okay, tapi untuk kepala tak boleh dia mandi dengan air panas sebab nanti ruang pori terbuka jadi lagi cepat masalah keguguran rambut. Kemudian kita nak mandi lama-lama pun tak boleh sebab anak kita memang dah orang kata dia ialah alam semula jadi. Alam semula jadi. So lambat sikit dia memang dah panggil dah mak dia kan. So kita pun tak boleh lama-lama dalam bilik air. Right? So technically. Kemudian, mitos yang keempat yang popular. Jangan guna kipas atau penghawa dingin. Mitos ni lebih kurang sama dengan mandi. Mendedahkan diri dengan angin sejuk daripada kipas dan penghawa dingin dipercayai menyebabkan angin masuk dalam badan. Dan mendatangkan masalah kesihatan. So ibu dan pantang juga perlu memakai pakaian berlapis atau tebal kerana risau angin masuk dalam badan. So fakta berdasarkan sains, kulit manusia mempunyai beberapa lapisan. Angin tidak boleh masuk melalui kulit terus masuk ke saluran darah. Okay, so kunci utamanya adalah bersederhana. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, ibu harus tahu perkara yang boleh memberikannya keselesaan. Keadaan berpeluh dan panas akan menyebabkan ketidakselesaan, malah cenderung mengakibatkan strok haba. So tidak salah untuk menggunakan penghawa dingin atau kipas, tetapi berpada-padalah usaha menggunakan kipas yang berkelajuan tinggi atau menetapkan suhu penghawa dingin yang terlalu rendah. Jadi kalau kita letak suhu penghawa dingin yang terlalu rendah tu kadang menjadi sangat sejuk dan juga memakan kuasa elektrik yang banyak. Okay, so kipas boleh tapi biasa kita pakai yang 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Kita pakai 1/3. So enough untuk pengudaraan. Sebab tu saya pernah sentuh dalam CV live saya, jika perempuan pada siang hari eloklah buka langsir, buka tingkap bagi memastikan pengudaraan yang optimum. So tak bagus untuk ibu tu duduk dalam gelap saja sampai dia pun tak boleh bezakan siang atau malam. Yang tu bahaya. Okay. So pakai kipas dan penghawa dingin, suhu yang bagus untuk penghawa dingin tak silap saya 24 ke 26. Okay, kalau kipas tu kita pakai 1, 2, 3 macam tu. Kemudian tentang pakai stokin ni, pakai stokin tu sebab nak elakkan angin masuk daripada kaki. Alright, so kita akan buka bila kita nak pergi bilik air dan sebagainya. So yang tu kita boleh pakai sebab di kaki tu kalau kita pakai stokin boleh balancekan suhu badan kita. Okay, kalau perempuan rasa sangat sejuk, pakai sweater. Kalau perempuan rasa mungkin hawa agak panas, cuaca di Malaysia ni, jadi pakai baju berasaskan kapas. Yang ni saya pernah sentuh, pakai baju berasaskan kapas supaya senang kulit untuk orang kata bernafas, dan juga supaya bayi yang kita pegang tu tak rimas. Sebab ada jenis-jenis baju macam baju yang tekstil likra macam tu, jadi dia susah nak bernafas dan bayi pun macam agak lemas dengan keadaan tu. So kena tengok yang itu aja. Okay, right. Kalau rasa sejuk sangat, pakai sweater. Pergi keluar sebab kita nak
seimbangkan dengan suhu kat luar. Jadi bawa sweater sebagai, orang kata kalau rasa sejuk sangat, kita ada sweater untuk balik badan kita. Right? Okay. So akhir sekali jangan makan makanan sejuk. Jangan makan makanan sejuk. Sampai ada yang tanya makanan sejuk ni macam mana dan sebagainya. Okay, mitos yang ni paling popular adalah tidak boleh makan laksa. Oh, Masya Allah. Dan ia adalah kepercayaan paling popular bagi masyarakat sebelah utara. So ada yang dikatakan makanan sejuk ni adalah sayur dan buah yang tidak boleh diambil oleh ibu dalam pantang. So pemakanan sejuk ni boleh mengakibatkan masalah angin dan bisa pada keseluruhan badan. So fakta sebenarnya paling penting adalah untuk mengamalkan pemakanan seimbang. Bagi sepanjang tempoh makan berpantang itu, makanlah sayur, buah sebagai sumber vitamin, mineral, fitokimia dan serat. Okay, so ada makanan sejuk dan ada makanan panas. Yang ini macam saya cakap, walaupun kita kenal pasti unsur-unsur makanan itu, tetapi bergantung kepada physical ibu. Kalau dia boleh ambil, badan dia tak menggigil, dia boleh teruskan. Dan the best thing is always about moderation. Kau nak makan banyak mana? Kan? So dia dah ada cadangan hidangan tu. Kita nak makan banyak mana? So sekali makan tu mungkin sepotong, mungkin sebiji buah oren. So adakah kita boleh makan 5-6 biji sekali? Tak kan? Jadi itu kita kata memang dia pemakanan seimbang dan juga pengambilan dia adalah bersederhana ataupun in moderation. Kalau makan semua benda melimpah ruah, so tak adalah orang kata apa guna berpantang sebab kita makan nasi pun 2 hingga 3 pinggan sekali makan. So dia tak tepat kepada situasi kita. Right, so kita kena ambil makanan yang seimbang. Saya pernah pesan makanan yang seimbang, makanan yang sihat, makanan yang segar dan teknik masakan juga memainkan peranan. Kita tak deep fry, so kita banyak rebus, kita banyak steam, grill dan sebagainya. So tak adalah orang kata makanan berpantang tu boring. Kan? So kena pastikan yang penting ialah pemakanan seimbang. Pastikan dapat vitamin, mineral dan serat ni. Sangat penting untuk wanita lepas bersalin membantu pulihkan luka. Okay, right. Dan pemakanan yang seimbang juga sangat penting untuk menghasilkan susu yang berkhasiat. Right. Okay. So itu dia. Stop sharing sekejap. Saya recap dulu. Okay, saya recap dulu. Pertama, jangan minum banyak air. Salah. Okay. So kena minum banyak air secara kerap. Kena minum air secara kerap. Okay. Berdasarkan keperluan dan pastikan tanda-tanda cukup air ni, susu cukup lah. Susu cukup. Okay. So jangan minum banyak air tu mitos. Tidak boleh membaca buku itu mitos, tetapi jika hendak baca, pastikan mendapat pencahayaan semula jadi. Okay, sebab kita tak nak bebankan otot mata kita. Right? So jangan mandi atau basahkan rambut. Definitely kena mandi dan basahkan rambut untuk tujuan kebersihan dan kesihatan. Jadi rambut yang kita tak jaga dalam pantang ni kan, kita akan dapat masalah banyak selepas ni. Masalah rambut gugur, masalah rambut pecah, rambut split ends tu, masalah kelumumur, masalah rambut kusut dan sebagainya. Okay, so tak mau buat tu. So memang boleh mandi, cuma ni kita tak dibenarkan mandi lama sebab yelah sejuk tu satu. Kedua, anak memang panggil you dah 15 minit. Dia akan dah panggil dah. Dia tahu mak dia. Okay, so ni biasalah. Okay. Right, jangan guna kipas atau penghawa dingin. So kalau nak guna, ni boleh boleh tapi moderation. Tidaklah 24 jam kita dalam aircon kan. So you tak boleh bandingkan aircon dekat hospital yang sejuk tu, super sejuk sebab dia kena nyamankan the whole bangunan, tapi kita dalam bilik. Jadi pastikan pengudaraan yang betul. Kalau hari siang tu bukalah tingkap. Okay. Kalau nak pakai aircon from 24 to 24 ke 26. Ni dia punya suhu tu sebab itu adalah suhu optimum, jadi tidak makan elektrik yang banyak. Okay, so itu penting tu. Kalau kipas pun within 1, 2, 3 punya reading tu. Okay. Kalau 5 tu macam helikopter pula nak terbang kan. Okay, so kita suhu kita nak setting supaya nyaman. Itu penting dia. Right, dan akhir sekali jangan makan makanan sejuk ni. Whatever it is, okay. Kalau point fikir tentang faktor mengambil makanan seimbang dan berkhasiat, kita dah boleh dapat panduan what kind of food we can eat. So guna dia untuk
memulihkan badan memulihkan dalaman badan dan juga membekalkan susu yang berkhasiat. Yang penting yang itu. Okay, kita dahulukan yang itu dulu. Right? So I think that's all from me for today. For this, saya stop sekejap. Right. Okay, so jangan lupa I ada message. Just tengok. Thank you so much Puan Farah Fuzi. Kebetulan tengah berpantang ni. Waalaikumsalam. Okay, so Puan Fuzi boleh jaga kesihatan. Okay, do your best untuk jaga kesihatan. So ambil makanan yang berkhasiat. Okay, thank you so much for watching. And saya nak kongsikan tentang download e-book percuma. Download e-book percuma daripada Pantang Plus ni. E-book yang pertama kami, topik dia adalah panduan pemakanan semasa hamil. Sebab panduan pemakanan semasa hamil ni sangat penting kerana nak menyediakan diri untuk bersalin, nak menyediakan diri untuk berpantang, untuk menyusu dan sebagainya. So kena ambil makanan yang seimbang dan berkhasiat semasa hamil. Okay, so sila download e-book percuma ini. Okay, so kita akan terbitkan lebih banyak e-book adalah hasil daripada semua live kita lah. So insyaAllah kita akan buat yang itu. Okay, so mohon sokongan semua. Kalau boleh downloadkan e-book percuma. Yang pertama daripada kami ialah panduan pemakanan semasa hamil. Okay, I think that's all from me for today. Thank you so much. Take care. Stay safe. Okay, kepada ibu yang dalam berpantang, selamat berpantang saya ucapkan. Kita keluar bila kita perlu saja, terutama untuk pemeriksaan hospital. Okay, so untuk ibu yang sedang menanti hari nak bersalin anytime, so saya doakan semua urusan dipermudahkan. Okay, so jangan lupa packing barang dan pastikan semua alat-alat kebersihan kita bersama dengan kita lah. Right, untuk mereka yang sedang hamil, take care, stay safe, ambil makanan yang elok-elok untuk pembesaran janin. Sentiasa berhati-hati dalam pergerakan. So kita bawa perut kan. Okay, then saya ada audience yang menanti untuk mendapat zuriat. Saya pernah juga sentuh tentang a few tips bagaimana mungkin kita boleh amalkan untuk mendapatkan zuriat. So Alhamdulillah kalau macam sekarang ni kita di PKP kan lagi kan, PKP lagi tambah lagi 14 hari. So mungkin puan-puan lebih relax dan quality masa dengan suami. So insyaAllah mana tahu ada rezeki akan dapat baby PKP. Okay, so saya doakan untuk semua. So stay safe, take care. Right, so kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.